Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Okey, dah ada 6 orang. Okey, kita teruskan dengan tajuk radioaktif. Okey, iaitu bab 6 tingkatan 5. Okey, so tadi cikgu dah bagi jawapan. Okey, Ika kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, so sekarang kita nak refresh balik je notes untuk tajuk radioaktif. Okay, so kawan-kawan kamu kata ni antara tajuk yang senang lah. Okay, Reza dah masuk. Okay, sekejap. Okay, sementara tu yang baru masuk, okay, cikgu dah tunjuk jawapan dah tadi. Okay, nanti cikgu ulang balik. Mana ni? Okay, so kamu tengok soalan ni pun dia ikut subtopik keradioaktifan. Okay, so yang pertama dia mesti akan tanya tentang persamaan perebutan, kan? Iaitu kalau persamaan perebutan ni kita ada apa? Ada 3 jenis perebutan, apa dia? Alfa, gamma, beta. Okey, alfa, beta, Beta, gamma. gamma. Okey, alfa sebenarnya dia akan apa? Dia akan tambah helium 42. Okey? Maksudnya satu alfa adalah bersamaan dengan helium 42. Okey, kalau beta apa dia? Elektron. Dia adalah elektron iaitu nombor nukleot. Okay, tak ada perubahan tapi proton ada kan? Dia negatif 1 kan? Negatif 1 kat bawah. Okey, gamma pula dia cuma bebaskan tenaga yang tinggi. Dia tak ada perubahan dari segi bilangan proton ke ataupun nombor nukleot. Okey, dan satu lagi kalau kamu nak tahu, untuk persamaan perebutan ni, kalau kamu dapat graf, okey, dapat graf kat sini nombor nukleon. Okey, lepas tu kat sini nombor proton. Okey, kamu ingat kalau kamu dapat graf tu satu garisan sengit, okey, dia akan ke bawah Sengit warna hijau, dia buat warna hijau. Okey, sengit. Okey, warna hijau kalau sengit maksudnya apa? Okey, kamu ingat kalau sengit Alpha. maksudnya alfa. Ini pun alfa. Kalau dia lurus, okey. Beta. Ni. Ini adalah beta. Okey, kamu tengok kalau dia selang 2 maksudnya 2 beta. Kalau dia selang 4 beta. Tapi kalau untuk alfa dia mesti selang 4. Dia akan turun 4. Okey, maksudnya julat dia kat sini. Kat sini mesti 4, 8, 12. Macam tu. Okey, dekat nombor proton dia akan 2, 4. Okey, kalau macam ni maksudnya sekarang kamu ada berapa? Ada apa? Apa maksud cikgu? Okey, kalau macam graf cikgu yang sekarang cikgu bagi nilai ni, sebenarnya apa yang kamu ada? Tindak balas yang ditunjuk. Dia alfa, lepas tu Alfa berapa? alfa 2, Alfa 2, beta? beta 1. Betul.
Satu ke? Susah sangat ni. Dua ego. Tengok tu nombor. Dua. Okay. So kat sini kalau macam ni sebenarnya tak payah tulis ni. Okay, sekejap. Okay, pen cikgu buat hal pula. Okay, cikgu tekan. Okay, boleh dah. Okay. Okay je kan, settle je. Cuma dia ada range nanti untuk nilai-nilai tu. So don't worry. Okay, so kat sini sebenarnya dia dah berlaku 2 alpha, 2 beta. So sebenarnya cikgu nak cakap, kalau kamu dapat graf ni lagi senang nak tengok berapa alpha, berapa beta. Selalunya dia guna persamaan. Okay, persamaan ni kamu kena tengoklah. Okay, kalau dia kurang 42 maksudnya alpha. Kalau dia bertambah nombor proton maksudnya beta. Kalau tak ada apa-apa perubahan sebelum dan selepas, dia hanya membebaskan gamma. Okay. Okay, Ali baru masuk. Okay, lepas tu apa pula yang penting kita kena tahu? Okay, yang kedua ialah tentang separuh hayat. Okay, pengiraan separuh hayat. Okay, separuh hayat ni adalah apa maksud dia? Masa yang diambil untuk 100% jadi 50%. Okay, kita nak dia punya time dia. Okay, itu ialah separuh hayat. Okay, so peringkat kamu ni adakah rumus dia bagi kan? Tapi cikgu selalu tak guna rumus tu, cikgu guna yang anak panah tu lah. Okay, so kamu tahu kan separuh hayat ni kalau keluar separuh hayat lagi senang lah nak buat. Okay, lepas tu yang ketiga tentang tindak balas nuklear. Okay, tindak balas nuklear ni kita ada dua. Yang pertama ialah tindak balas pembelahan. Perkataan dia ialah tindak balas pembelahan nuklear. Tindak balas pembelahan nuklear ni maksudnya apa? Maksud dia satu besar pecah jadi dua yang kecil. Katalah X, dia jadi Y dengan Z. Jadi apa-apa je kamu jumpa tindak balas tu dari besar terbelah jadi dua maksudnya pembelahan nuklear. Contohnya berlaku kat mana ni? Berlaku dalam tindak balas reaktor nuklear. Dalam reaktor nuklear dia menggunakan tindak balas pembelahan nuklear dan dia berlaku secara tindak balas berantai. Kenapa tindak balas berantai? Sebab dia bila nak jadi ni dia kena ada satu neutron. Neutron ni kena langgar dia, bedil dia. Bila dia terpecah dia akan membebaskan lagi 3 neutron. Kemudian neutron yang telah bebas ni akan langgar lagi X. Katalah guna uranium. So dia akan langgar lah uranium tu. Yang kedua kita ada tindak balas pelakuran nuklear. Tindak balas pelakuran nuklear ni apa maksud dia? Cikgu warna biru. Maksud dia dua
nukleik yang kecil, okey, bergabung menjadi satu unsur yang besar. Okey. X tambah Y jadi Z. Okey, contohnya adalah helium, dua helium, dua hidrogen dapat helium. Ini persamaan ni berlaku dekat mana? Pelakuran nuklear hanya berlaku kat mana? Dekat dalam teras matahari. Okey, jadi kita tak boleh buat tindak balas pelakuran nuklear ni. Hanya dekat dalam teras matahari je yang berlaku tindak balas pelakuran nuklear dan dia menghasilkan tenaga yang sangat besar kan, matahari kan, sangat panas. Macam mana orang Okey. tahu benda tu berlaku kat situ? Okey, kan kita belajar kan dekat matahari kan gas helium termampat tu, okey, bila hidrogen, bila dia bergabung dia menjadi helium dan membebaskan satu tenaga yang sangat besar. Itulah dia panggil pelakuran nuklear. Maksudnya dua atom yang kecil bergabung membentuk satu atom yang besar. Okey, macam mana dia orang tahu? Yang dia orang kaji matahari itulah macam mana bintang ni boleh mengeluarkan tenaga yang sangat besar. Okey, dan dekat bumi tak boleh nak buat tindak balas tu sebab dia perlukan haba yang sangat tinggi. Okey, jadi dekat bumi kita boleh buat ni je, tindak balas dalam reaktor nuklear iaitu pembelahan nuklear. Okey. Okey, yang keempat yang kamu kena tahu ialah modifikasi reaktor nuklear. Okey, kena tahu pasal reaktor nuklear. Okey, so yang kalau modifikasi reaktor nuklear ni macam biasalah. Ciri dia tu kamu kena ingat lah dari segi apa. Dari segi yang pertama sumber, nak guna apa. Kemudian apa? Rod pengawal kan. Rod pengawal, Dia nilai, dia dah tetap dah benda tu. Okey, lagi moderator, dia ada apa? Moderator. apa lagi? Okey, lepas tu ejen penyejuk kan. Kemudian tambah mungkin Turbin? okey, bukan turbin. Turbin tu yang dekat luar, ni kat dalam reaktor. Okey. Contoh macam langkah keselamatan. Yang rod uranium tu? Okey, uranium tu sumber dia, sumber bahan api dia. Okey, keselamatan macam dinding reaktor. Nak buat daripada apa? Konkrit. Okey, konkrit tebal. Okey, selalunya sumber bahan api kita guna uranium. Rod pengawal dia apa? Boron. Okey, boron ni dia menyerap nutrien berlebihan kan? Moderator daripada Grafit. Okey, ejen penyejuk air berat. Air berat ni macam air laut tau. Sebab tu reaktor nuklear selalunya dibuat dekat tepi pantai, tepi laut. Jadi dia senang nak dapatkan ejen penyejuk tu daripada air laut. Okey, langkah keselamatan di reaktor kena tebal. Okey, daripada konkrit ataupun plumbum. Sebab apa? Plumbum dia tak boleh, plumbum dia dapat menyekat alpha, beta, gamma daripada terbebas ke persekitaran. Okey, gamma tu dia tak boleh tembus plumbum. Okey, so untuk radioaktif ni je lah yang kamu kena tahu Okey, kecil sangat. Okey, Google screenshot. Siap. Okey, thank you. Okey, so sekarang kita tengok soalan Okey, cikgu rasa tak ada masalah kamu nak menjawab dia. Mana?
Okay, Mas Tura, kamu salah banyak kat mana? Pengiraan ke? Typo. Okay, tengok. Typo salah 5 tu Salah berapa sebenarnya? Okay. Saya nampak kan soalan? Oh, 8/10. Okay, bagus. Okay, so kita bincang yang kamu problem je Okay, so tengok, nampak tak? Yang pertama dia akan bagi persamaan. Okay, persamaan ni boleh jadi soalan objektif, soalan struktur pun boleh, soalan dekat esei pun boleh. Okay, so yang ni kamu kena pastilah ni. Value of X dengan Y. Okay, sekejap, kenapa tak boleh draw? Okay, X dengan Y. Apakah value X dan Y? Okay. Ni tak ada masalah kan? Siapa salah? Reza salah tak? Tak. Tak apa, tak betul. Okay, siapa ada masalah kalau soalan macam ni nak jawab? Angkat tangan. Okay, kalau dapat soalan macam ni, okay, cikgu balik. Okay, kamu nampak tak ni? Asalnya 23892. Lepas tu dia jadi 23090. Okay, first, untuk kita tahu alpha, kita tengok atas je. Okay, tengok atas. Berapa perubahan nombor dia? 8. Okay, 8. Okay. 8 bahagi dengan 4. 4. Sebab kita tahu alpha nilai dia adalah 42. So kita tahu 2. So kita ada dah 2 alpha dah. Kita dah tahu. Okay. Kemudian untuk yang kita nak tahu beta pula. Okay. Kita tengok kalau kita ada 2 kali alpha, maksudnya bawah dia kena kurang berapa? 4. Okay, so kita ada 2 alpha. Jadi kat bawah nombor proton mestilah kena kurang 4 kan? Tapi cuba kamu tengok apa jadi kat dia. Dia turun 2 sahaja. Dia kurang 2 sahaja. Okay. Okay, sepatutnya dia kena jadi, okay, cikgu buat nombor lain. Sepatutnya Kalau 88. Kalau dia alpha, sepatutnya dia kena jadi 88. Tapi kenapa dia jadi 90? Maksudnya ada pertambahan 2. Okay, pertambahan 2 proton. Okay, tengok. Beta nombor atas tak kacau apa-apa. Tapi nombor bawah. Okay, maksudnya ada pertambahan 2. Okay, jadi maksudnya kita ada 2 alpha, 2 beta. Okay, so jawapan dia D. Boleh tak Reza? Boleh sikit. Yang lain betul lah, Ika betul lah semua. Ika betul. Hadi betul. Betul. Okey. Ika betul. Okey, sebenarnya macam cikgu nak bagi rumus pun tak, kalau rumus maksudnya kamu buat persamaan kan? Buat persamaan serentak, betul tak? Okey, tapi kalau setengah orang tu dia faham, dia dah tahu dah, okey. Dia dah nampak.
oh ni 2. Ni 2. Dia boleh nampak dah, dia tak payah kira pun. Betul tak? Okay. Tapi ada kat yang macam dia tak nampak lah kan. Okay. Tapi dia tak ada rumus yang spesifik. Macam kamu kena tengok cara kamu faham macam mana. Okay. Okay, yang kedua yang cikgu bagi tahu tadi, kalau dapat graf macam ni lagi senang. Okay. So kita ingat je, kalau sengit dia adalah alpha. Kalau dia lurus dia adalah beta. Okay, so sini 1 alpha sebab dia 4, dia mesti 4 kurang 4. Kemudian 2. So dia ada 2 alpha. Beta dia tengok 83, 84. Jadi maksudnya dia ada 1 beta, 2 beta. Okay, so jawapan dia ialah C. Okay, dapat graf ni lagi senang. Okay, next nombor 3. Okay, perebutan beta antara berikut yang manakah betul mengenai unsur Y. Okay, beta, ingat beta sama dengan elektron kosong negatif 1. Ini bermaksud apa? Adakah nombor, okay, nombor atas ni adalah nombor nukleon. Okay, ni nombor nukleon. Nombor bawah adalah nombor proton. Okay, so sebenarnya nombor proton bertambah 1. Nombor nukleon tidak berubah. Okay, atas tu tak ada apa-apa perubahan, kosong. Okay, sebab dia sebenarnya elektron ni dia negatif. Okay, boleh tak? Kalau tak kamu ingat je, kalau beta dia adalah elektron sebenarnya. Okay. Okay, nombor 4. Okay, tengok. Dah selepas persamaan dia mesti soalan tentang cacat, tentang apa ni? Separuh hayat. Okay, cuma separuh hayat ni selalunya kalau kamu belajar, dia daripada 100% kan. Yang kita ingat selalu 100% jadi 50%, kemudian jadi 25 dan seterusnya. Tapi sebenarnya dia boleh juga patah balik tau. Okay, katalah kat sini dia punya titik mula. Okay, dia boleh juga tanya ni yang sebelum dia. So kalau sebelum dia berapa? Kalau sini 100. Sini mestilah 200. Lagi kat sini berapa? Yang anak panah terbalik. 400. Okay. Kat sini 800. Okay, jadi sebenarnya bila dia bagi jisim awal tu, dia tak semestinya ke depan saja. Dia boleh patah balik ke masa sebelum dia. Okay. Okay, so sebenarnya dia kata satu unsur radioaktif 10 gram dan separuh hayat dia 6 hari. Okay, yang mana benar tentang jisim radioaktif itu? Okay, so cuba kalau kita buat Okay, kalau kat sini 6, kat sini jadi berapa? 3 kan? 3. 3, 1.5. Okay, kalau kita patah balik, sebelum 6 apa? 12. 12. Sebelum tu? 24. 24. Okay. Kenapa jangan guna 6? Bukan 10 ke? Tolong. 10. Okay, silap. Tak dapat nombor pelik. Okay, jadi sebenarnya dia titik mula dia boleh berada di mana-mana Okay. Katalah 10. So selepas 10, 5. Lepas tu 2.5. Sebelum dia 20. Kemudian 40. Kemudian sebelumnya lagi 80. Okay, so kita tengok pernyataan yang betul. Yang pertama, 6 hari sebelum ialah 20 gram. 6 hari sebelum, betul tak? Kita mula kat sini. Betul. Betul.
12 hari sebelum 80. 6, 12. Salah kan? Salah. Sepatutnya 40. So salah. Okey. 6 hari selepasnya ialah 2.5. Salah kan? Sepatutnya 5. 12 hari selepas. Sepatutnya Salah. 2.5. So salah juga. So jawapan dia A. Okay, siapa betul? Okay, kamu buat macam cikgu buat macam ni ya. Okay. Dia sebenarnya tajuk ni, itulah tak ada rumus yang spesifik. Kamu kena faham dia. Okay. Jadi untuk peringkat kamu, dia takkan tanya selepas je. Dia boleh patah balik ke sebelum So kamu kena ingat kalau patah balik dia bertambah lah jisim dia. Kalau dia semakin ke depan, dia semakin berkurang. Okay. Kena darat 2. Maksudnya kena double dia. Kalau yang ni kena kurangkan dia, yang ni kena double. Okay, nombor 5. Okay, separuh hayat arsenik 18 hari, satu sampel mengandungi sejumlah arsenik. Okay, selepas 72 hari tinggal 10 gram je. Okay, rasanya ni boleh guna rumus kan? Okay, 72 hari tinggal 10 gram. Okay, separuh hayat bersamaan dengan 18. Okay, so kita tengok 72 bagi 18. Kita cari berapa T setengah dia mengalami berapa kali T setengah. So kita buat 72 bahagi 18. So sama dengan 4. So dia mengalami 4 kali separuh hayat. Kalau 4 kali separuh hayat, okay, dia tanya sebelum dia bukan tanya selepas. Okay, so kita mula kat sini 10. Okay, yang pertama, separuh hayat pertama jadi berapa? 20. Okay, next. 40. 10. Okay, yang ketiga. 3 kali 80. 80. Tak, dah dapat jawapan ke? Belum, sebab baru 3 kali separuh hayat. Kena 4 kali separuh hayat. So 160. So inilah jawapan dia. Okay, nampak tak? Dia tak suka tanya kamu ke depan tau. Dia tak tanya selepas, dia tanya sebelum. Sebab yang tu lagi trik kan. Daripada selepas. Kalau selepas kamu bahagi 2 je. Kalau sebelum kamu kena doublekan dia. Okay, tapi sebenarnya ada rumus dia ni. Tapi cikgu tak ingat. Sebab cikgu memang kalau jawab soalan separuh hayat ni tak guna rumus. Okay. Nanti kalau soalan kamu dapat macam ni, jawab macam ni boleh tak? Boleh. Okay, asalkan dapat jawapan yang betul. Okay, seterusnya nombor 6. Okay, satu sampel X menjadi 6.25% daripada nilai asalnya selepas 120 minit. Berapakah separuh hayatnya? Okay, dia lagi senang lah, dia dah bagi dah. Okay, 100 jadi 50, 50 jadi 2.5, jadi 12.5, jadi 6.25. Berapa kali separuh hayat dia? 4 T setengah. Bersamaan dengan 120 minit. Nak cari T setengah boleh tak? Boleh, bahagi 4. 120 bahagi 4. So dapat 30 minit. Okay, Adrana betul tak Adrana? Soalan ni betul tak? Kadang-kadang kamu tak tahu nak buat jalan kira dia kan, tapi kamu tahu jawapan dia. Okay? Adrana betul, okay. Okay. Okay, nombor 7. Okay, sejumlah tenaga yang besar dibebaskan semasa 2 nukleus ringan bergabung. Ingat tak apa nama dia? Tindak balas apa? 2 kecil bergabung. Pelakuran nuklear. Pelakuran. Dia bukannya bukan pembelahan. Cikgu, Di antara Ya. dua tu kan? nombor 5 Dia tadi ada C. 2 je. Dia ada 2 je. Memang tak ada dah. Apa dia tekukan? Nombor 5 tadi C kan? Nombor 5. A. A lah. A. Macam mana A tu? Macam mana A? Cik. Ni cikgu buat ni. 10 gram 72 hari.
Dia punya T setengah 18. So kita boleh tahu berapa kali dia mengalami separuh hayat. Okey, aku faham. 4 kali. So kena patah balik 4 kali lah. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kamu jangan ambil yang keempat kat sini. Salah. Kamu kena pastikan T setengah dia tu berlaku 4 kali. So sebelumnya berapa? Okay? Bukan C so careless lah tu aku kan. Kamu tertinggal 1 kan? Saya sampai 18 ambil. Okay, dia 4 kali. Jadi kena pastikan 4 kali anak panah. Okay, nombor 7 ni ingat tindak balas nuklear ada 2 je. Pembelahan dengan pelakuran. Tindak balas berantai ni dia bukannya termasuk dalam tindak balas nuklear. Ni kita cuma kata di tindak balas berantai ni dia berlaku kat pembelahan. Semasa pembelahan nuklear dia akan berlaku tindak balas berantai juga. Kenapa kita panggil berantai? Sebab dia tak boleh stop. Kenapa dia tak boleh stop? Bila dia berlaku je pembedilan neutron terhadap uranium, dia akan keluarkan 3 neutron. Okay, neutron langgar uranium, dia akan hasilkan lagi 3 neutron. Kemudian ada lagi 3 neutron. Sebab tu kita panggil dia tindak balas berantai dan dia hanya berlaku dekat tindak balas pembelahan dalam reaktor nuklear. Sebab tu kita perlukan rod pengawal kan. Rod pengawal kan. Rod pengawal ni untuk mengawal supaya tindak balas ni tak berlaku terlalu terlalu teruk. Okay, kalau tak terkontrol nanti reaktor nuklear tu pun boleh meletup. Okay, rod pengawal ni dia akan serap neutron ni, jangan banyak sangat. Okay, kalau ada terlalu banyak nanti berlaku lagi, tak boleh stop lah. Okay, dan memang tak boleh nak kontrol dah lah. Okay, lagi banyaklah haba dibebaskan, lagi banyak power. Okay, B ni salah lah tindak balas nuklear, dia tak jelas apa dia, tindak balas apa. Okay, kalau yang alpha, beta, gamma tu, yang tu kita panggil apa? Yang tu kita panggil tindak balas ke? Yang macam persamaan awal tadi kan? Persamaan tu membebaskan alpha, lepas tu beta. Itu kita panggil proses pereputan. Okay, itu bermaksud bahan nuklear ni dia mereput. Bila dia mereput, dia akan membebaskan alpha, beta dan gamma. Okay, so bila berlaku tindak balas ni sebenarnya dia akan buat persamaan antara pembelahan nuklear dengan pelakuran nuklear. Apa persamaan dia antara dua tindak balas ni? Apa yang akan berlaku? Akan berlaku cacat jisim. Dua-dua ni akan menyebabkan cacat jisim di mana jisim sebelum tindak balas akan berkurang selepas tindak balas. Okay, nak cari cacat jisim mesti jisim sebelum buat apa? Tolak dengan jisim selepas tindak balas. Okay, faham So kalau soalan tanya apakah persamaan antara pembelahan nuklear dengan pelakuran nuklear? Dia akan menyebabkan berlakunya kehilangan jisim selepas tindak balas. Okay, ataupun ada cacat jisim. Okay, faham? Faham Ego. Okay, seterusnya nombor 8 ni gambar rajah tu yang tindak balas berantai tu. Okay, kenapa berlaku tindak balas berantai? Adakah kerana uranium mempunyai sifat keradioaktifan yang tinggi? Bukan. Okay, kalau kita guna bahan lain pun tetap akan berlaku tindak balas berantai. Kedua-dua SR dan SE masih bersifat radioaktif. Okay, dia jadi ni kan, jadi dua bahan lain. Bukan juga. Bilangan neutron yang dibebaskan berganda secara berterusan dengan pertambahan masa. Okay, tengok. Ni mula 1. Dapat 3. Daripada 3, jadi berapa? 9. 9. So 3 jadi 9. Nampak tak? Berlaku gandaan kan?
Kalau 9 pula jadi berapa ah? 27 kan? Ya. Okay. So dia adalah bilangan neutron dibebaskan berganda secara berterusan dengan pertambahan masa. Lagi lama dia lagi banyak. Okay, sebab tu dalam reaktor nuklear ada rod pengawal yang serap neutron tu. Jadi tak banyak sangat neutron. Okay, D salah Okay, 9. Okay, ni adalah tajuk yang tadi cikgu kata mesti dia akan tanya cacat jisim. Tapi bila cacat jisim ni dia mesti tanya dalam kg tau. Okay, so untuk step dia, okay, untuk pengiraan cacat jisim ni, okay, step pertama ialah apa? Tolak dulu. Sebelum Tolak dulu. Ini jisim sebelum tolak jisim selepas. Macam mana nak tahu mana sebelum mana selepas? Okay, cikgu bulat hijau. Ini sebelum lah, sebelum anak panah. Ini sebelum. Kemudian yang selepas anak panah, yang ni adalah selepas. Okay, kamu kena kira tengok dia bagi ni. Jangan bundarkan, memang ambil nilai dia. Kalau dia bagi 5 titik perpuluhan, kena tulis kat 5 titik perpuluhan. Okay, so itu step pertama. Step yang kedua, dah dapat dah. Okay, dah dapat dah jisim sebelum tolak selepas. Kena apa? Kena darab dengan apa? 1 yuja bersamaan dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kg. Okay, so kalau dia nak dalam kg, kamu akan dapat dah, terus dapat. Okay, step ketiga, kalau dia nak energi. Kalau dia nak energi, terus masuk rumus ni. MC kuasa 2, iaitu mass yang kamu dapat tadi, kali dengan C kuasa 2. Okay, okay, mass kali dengan 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. So mesti akan dapat jawapan. Okay, ingat step dia tak berubah, yang ni je. Kamu boleh hafal. Okay, so kat sini dapat tak cacat jisim dia dalam kg? Dapat kan? 9.78 darab 10 kuasa 30. Betul tak? Semua dapat? Ali dapat tak? Jangan bundar. Kamu dapat dalam yuja ni jangan bundar. Kalau kamu bundar memang dapat nilai lain. Okey, siapa betul soalan ni angkat tangan? Okey, senang kan? Okey, last kali dia tanya. Okey, dia terbalik. Okey, dia bagi energi. Dia suruh cari M. Okey, so masukkan je. Ni dia dah bagi dah. Okey, so M sama dengan E per C. Iaitu E dia 1.650 darab 10 kuasa negatif 3 per 3 darab 10 negatif 8. So dapat 9.78. Bukan. Berapa? Dapat berapa? 1.833 kali 10 negatif 20. Betul. Kuasa 2. Tekan kalkulator je. So dapat ni. Okay. Siapa dapat jawapan? Angkat tangan. Okay, bagus. Okay, so kalau untuk tajuk radioaktif, soalan-soalan macam ni je dia boleh tanya. Lepas tu modifikasi, selalu yang tu lah. Yang tu aplikasi kan, kamu kena baca. Aplikasi bahan radioaktif dalam kehidupan dari segi perubatan, dari segi pentarihan karbon, dari segi pertanian. Okay, banyak kegunaan dia. Okay, pengiraan yang ni je lah. Terutamanya ni, step ni, kamu kena ingat ni. Okay, ingat je step ni. Kalau nak kira tenaga, first jisim sebelum tolak selepas. Lepas tu kali dengan 1 yuja berapa. Dah dapat ni kali dengan 3 darab 10 kuasa 8. Mesti dapat jawapan punya. Okay, dengan syarat jangan bundarkan dia. Okay, kamu kan tekan kalkulator kan. So teruskan je, lepas tu kali je dengan 3 darab 10 kuasa 8.
Okay, so habis dah 10 soalan. Okay, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Okay tak? Reza, Ali, Hadi. Okay. Okay, jadi nanti bila paper 1, tips dia jawab dulu soalan radioaktif. Okay, first jawab radioaktif dulu. Lepas tu baru elektronik. Okay, lepas tu baru patah balik ke soalan lain. Sebab apa? Sebab macam senang kan? Maksudnya kamu boleh buat soalan ni. Okay. Okay,